Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 11 Jun 2020 bersama saya Karzarif Afindi. Tumpuan berita. Angkatan Tentera Malaysia ATM akan terus membantu polis Diraja Malaysia PDRM dan agensi-agensi lain di dalam pelaksanaan Task Force Operasi Pematuhan. Berucap dalam sidang media Perintah Kawalan Pergerakan pada Rabu, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata ini bagi memastikan masyarakat mematuhi prosedur operasi standard SOP di dalam Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Anggota Angkatan Tentera Malaysia akan terus membantu PDRM. Ketika ini, seperti yang saya sebutkan, kita telah wujudkan Task Force Operasi Pematuhan. ATM juga berada di dalam Task Force Operasi Pematuhan bersama-sama dengan agensi lain lah, seperti RELA, APM dan lain-lain lah. PBT, kalau di setiap daerah ada PBT. Jadi seperti saya katakan bahawa PDRM tidak lagi memfokuskan kepada sekatan jalan raya, tapi memfokuskan kepada pematuhan SOP, sama ada di premis-premis perniagaan, di tempat-tempat awam, pasar malam dan sebagainya. Jadi pematuhan untuk kawalan ataupun Task Force Operasi Pematuhan ini akan meneruskan tanggungjawab mereka, ya, dan ATM akan terus bersama dengan PDRM. Selain itu, beliau turut menjelaskan bahawa tindakan Kerajaan Sarawak dan Sabah yang mensyaratkan penumpang perlu membuat swab test terlebih dahulu adalah merupakan polisi kedua-dua kerajaan negeri tersebut. Itu merupakan polisi kerajaan negeri yang mereka perlu akurlah. Sebab saya faham kebimbangan kerajaan negeri Sabah atau Sarawak kerana mereka terpaksa berada di dalam pesawat lebih daripada 2 jam kalau ke Sabah. Mungkin itu membimbangkan kerajaan negeri dan mereka membuat polisi seperti itu. Berita seterusnya. Menteri Kanan Pendidikan Dr. Muhammad Razi Muhammad Jidin dalam sidang media khas Kementerian Pendidikan Malaysia pada Rabu meminta para ibu bapa atau penjaga untuk memastikan kesihatan anak-anak mereka dalam keadaan yang baik sebelum menghantar ke sekolah. Sekiranya ibu bapa atau penjaga mendapati anak-anak tidak sihat atau bergejala seperti demam, batuk, selsema, sakit tekak dan sesak nafas, tolonglah jangan hantar mereka ke sekolah. Sebaiknya bawalah anak-anak ini membuat pemeriksaan kesihatan yang sewajarnya. Berikut pula, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS meluluskan kapasiti penuh penumpang bagi penerbangan antara Semenanjung Malaysia ke Sarawak atau sebaliknya berkuat kuasa semalam. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin memberitahu langkah itu bagi membolehkan syarikat penerbangan menurunkan kadar tambang yang melonjak terlalu tinggi susulan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Based on the information obtained from airlines, the flight fares charged during MCO were very high as raised by the public. For example, the flight fares from Kuala Lumpur to Kuching can go as high as 2,100 ringgit, and from Kuala Lumpur to Miri, I can go as high as 2,366 ringgit. With the increase in both the flight capacity to 100% and frequency, we hope that the airlines could cope with the current situation and therefore will be able to reduce the flight fares to the rates before the imposition of MCO, which are reasonable and acceptable to the public. Bercakap dalam sidang media pada Rabu, beliau menambah semua syarikat penerbangan yang berhasrat untuk meningkatkan kekerapan penerbangan ke Sarawak atau dalam negeri ini perlu membuat permohonan rasmi kepada JPBN Sarawak. In order to help to accelerate domestic economic recovery, we hope that all airlines could resume their flight frequency
like the situation before the imposition of movement control order due to COVID-19 pandemic. This applies to both flights coming to and from Sarawak, as well as flights within Sarawak. For this purpose, all airlines need to officially apply to SDMC to increase their flights frequency to Sarawak and within Sarawak. Beralih ke laporan mengenai geran tahunan khas. Taska dan Tadika di Sarawak perlu berdaftar bagi melayakkan mereka mendapatkan geran tahunan khas GTK sebanyak RM5,000. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Sarawak, Datuk Seri Hajah Fatimah Abdullah berkata, geran tersebut bagi membantu operator Taska dan Tadika membekalkan makanan seimbang kepada kanak-kanak, menyediakan pembelajaran menyeronokkan dan perkembangan profesionalisme para guru. Tujuan asal pada tahun lepas peruntukan ini adalah untuk satu, membekalkan makanan yang seimbang. Kita mahu anak-anak kita luar bandar, miskin, kaya dapat makanan yang seimbang semasa berada di Taska dan Tadika. Kedua, kegunaannya ialah untuk fun learning, pembelajaran yang menyeronokkan. Jadi anak-anak kita bila belajar secara seronok, sukalah big school. Fun learning. Nombor 3 ialah untuk iaitu professional development of teachers. Beliau berkata demikian semasa majlis penyerahan bantuan bersalin dan endowment fund Sarawak dan geran tahunan khas institusi pendidikan awal kanak-kanak bahagian Dalat pada Rabu. Sebelum mengakhiri buletin, ikuti 5 langkah penjagaan kesihatan kanak-kanak. Ketahui 5 langkah bagaimana anda perlu menakkan nilai tersebut kepada anak anda. Mencuci tangan. Ini merupakan salah satu tabiat paling penting dalam amalan menjaga kebersihan diri. Ia merupakan satu cara terbaik untuk mengelak dan menghentikan penyebaran kuman dan bakteria. Ajar anak anda untuk mencuci tangan sebelum dan selepas makan, selepas keluar tandas dan bila-bila jika tangannya memegang benda yang kotor. Bersin dan batuk. Ajar anak anda untuk menutup mulut dan hidungnya menggunakan tisu jika mereka bersin atau batuk. Jika tidak sempat mencapai tisu, minta anak anda untuk menutup mulut mereka menggunakan telapak tangan. Mata, mulut dan hidung. Kuman mudah berpindah ke dalam tubuh melalui membran mukus di dalam mata, hidung dan mulut. Oleh itu, sentiasa ingatkan anak anda untuk tidak menyentuh mata ataupun memicit hidung mereka sekiranya tangan tidak bersih. Kebersihan oral. Ajar anak anda untuk memberus gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari atau setiap kali selepas makan. Jika anak anda sudah boleh memberus gigi sendiri, ajar anak-anak melakukan floss dan memberus lidah mereka. Semasa mandi. Kebiasaannya kanak-kanak sudah boleh berdikari menguruskan diri mereka ketika mandi pada usia 6 tahun. Walau bagaimanapun, anda mungkin ingin memantau anak anda semasa mereka bersabun dan membilas sehingga bersih. Sekian bersama saya Khair Zarif dan kru penerbitan. Ikuti laporan berita seterusnya pada edisi petang. Dapatkan berita terkini Sarawak dengan melayari portal ukas.sarawak.gov.my, UKAS channel di YouTube atau melalui Facebook, Twitter, Instagram dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Salam UKAS.